Okay, good morning. Assalamualaikum. Okay, today maths class with me, teacher Fazila. Okay, today is Monday, 15 February 2022. Okay, our today objective, number 1, revision last homework. Okay, siapa yang hantar, very good. Yang belum hantar, tolong hantar. Okay, sebab saya akan nilai markah awak yang kerja rumah tu sebagai PBD. Okay. The second objective is factorize using cross multiplication. Ingat tak hari tu saya ajar factorize ada 3 cara kan? So hari ni kita akan belajar cara yang ketiga. Okay, so nama dia cross multiplication. Okay, so first kita nak ulang kaji yang soalan hari tu. Okay, saya akan buat E dengan F sebab ramai yang tak faham kan. Okay, so konsep dia ialah kita tengok balik. Okay, konsep dia kalau ada kuasa 2 tolak dengan kuasa 2 akan dapat 2 kurungan kan. So 1 tambah 1 tolak. Okay, katakan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So dalam kurungan tu ada tambah, ada tolak. So A tambah B, A tolak B. Okey, katakan X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. So akan ada 2 kurungan sebab dia punya bentuk dia ialah kuasa 2 tolak dengan kuasa 2. So ada 2 kurungan, so kurungan tambah dan kurungan tolak. So kalau X kuasa 2 tolak Y kuasa 2, so X plus Y, X minus Y. Okey, so kita apply juga untuk konsep yang ini. Okey, so M tambah 3 kuasa 2 tolak 16 kuasa, tolak 16. So, kita tukar bentuk dia. So, ini copy paste. M tambah 3 kuasa 2 tolak 16 ini ialah sebenarnya 4 darab 4 ataupun 4 kuasa 2. So, M tambah 3 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Betul tak? So, ini kita dah dapat bentuk dah. Ini ialah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. A kita ialah M tambah 3. B kita ialah 4. So, kita buat je lah. So, dia akan dapat 2 kurungan, 1 tambah, 1 tolak. So, kita punya A apa? Okay, saya buat 2 kurungan dekat sini. Okay, A kita ialah M tambah 3. Tambah dengan B kita ialah 4. So, yang ni A kita M tambah 3 tolak dengan B kita ialah 4. Tapi dekat sini kita boleh selesaikan. Nampak tak? 3 tambah 4, 3 tolak 4. So, kalau boleh selesaikan, you sambung lagi. So, sama dengan M tambah 3 tambah 4, M tambah 7. 3 tolak 4. Awak ada RM3, hutang RM4. So, bila dah bayar hutang, hutang jadi RM1. So, itu sahaja. Okey, so untuk soalan F, kita tukar bentuk dulu. So, yang 4, X tolak 1 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. So, kuasa 2 tolak kuasa 2. 9 kita boleh tukar sebab 9 ni ialah 3 darab 3. So, 3 kuasa 2. So, tukar bentuk 4, X tolak 1 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. So, kita punya A ialah ini. Ni A kita, ini B kita. So, 4 tu biarlah dekat depan. Okey, jangan kacau dia. Okey, so ada 2 bentuk. 1 tambah, 1 tolak. So, A kita ialah X tolak 1. B kita tambah negatif 3. Kan? So, A kita X tolak 1 tolak dengan negatif 3. Sebab 1 tambah 1 tolak kan. So, nak bezakan nombor tu negatif, kita letaklah kurungan. Okey. So, salin balik 4 tu. So, selesaikan. Okey. So, X tolak 1. Tambah dengan tolak, dia akan jadi tolak. Okey. So, tolak dengan tolak, dia akan jadi tambah. So, X tolak 1 tambah 3. Ingat lagi tak form 1? Okey, tambah tolak. Kalau dia tak sama, yang luar dengan dalam kurungan tu dia jadi tolak. Kalau luar dengan dalam kurungan tu sama, dia akan jadi tambah. So, X tolak 1 tolak 3. Dia ada hutang RM1. Hutang lagi RM3. Pinjam, borrow the money.
Okay, borrow RM1, borrow RM3. So, dia borrow RM4. Okay, yang ini. Hutang RM1, bayar RM3. So, dia akan jadi RM2 kan duit dia. Dia ada RM3, dia bayar hutang RM1. So, duit dia akan jadi RM2. So, positif lah. Maksudnya duit. Bukan hutang, duit RM2. So, itu sahaja. Okay, boleh. Okay, so kita pergi kepada factorize using cross multiplication. Saya akan tunjuk 2 contoh sahaja. Hari ni kita akan basic 2 contoh dulu. So nanti next class kita pergi yang susah sikit. So tengok betul-betul. Okay, sebelum tu saya nak awak bezakan dia punya algebra. Okay, nampak tak yang ini ialah kuasa 2. Okay, yang ini ialah X. Yang ini no X. Dia ada 9 sahaja. Okey, sama juga macam ni. Ini ialah M kuasa 2. Ini hanyalah M kuasa 1. Dan ini no M. Hanya nombor sahaja. So, kalau ada 3 benda ni. X kuasa 2, X kuasa 1. Tak ada X. So, kita guna cara cross multiplication. Okey, first step. Kita kenal pasti X kuasa 2, X dengan number. Second step, kita tengok yang ini, yang tak ada X tu. Okey, tak ada X tu ialah 9 kan? Okey, apa darab apa dapat 9? Cuba fikir. Okey, apa nombor yang bila kita darab 2 tu, dia akan dapat 9? Kita tulis dekat sini. Okey, nanti buat macam ni buat macam cikgu jalan kerja. So, 3 darab 3. Betul tak? 9. Lagi? 1 darab 9. Betul tak? Okey. So, kita ambil. Ada lagi tak? Tak ada kan? So, kita senaraikan dulu factor of 9. So, 3 times 3, 1 times 9. So, second step, kita buat macam ni. X kuasa 2 kan? Okey, X dengan X macam tu. Okey. Kita buat palang. Palang besar. Okey. So, yang belah sini untuk X. Yang belah sini untuk 9. Okey. Yang belah sini untuk X. Yang palang belah sini untuk X. Yang ini untuk yang tak ada X. So, yang kawasan belah sini dia untuk operasi darab. Yang belah sini untuk operasi tambah. So, kena bezakan. Okay, so kita try ambil 3 darab 3. So, kita letak sini 3 dengan 3. Okay, kita tengok. Kalau kita jadi, kita ambil 3 times 3. Kalau kita buat cross tu tak jadi, kita ambil 1 times 9. Okay, first. Okay, mula-mula tadi kita dah dapat beza kan? Buat palang besar. So, untuk ni. Okay, untuk yang first row tu, kita ambil 3 plus 3. Okay. 3 times 3 Okay, so X times X. Okay, so kita ambil 3 dengan 3. So, lepas tu kita ambil yang ni yang kita cari faktor tu. Okay, sampai sini boleh So, lepas tu baru kita buat cross. Cross tu ialah bentuk anak panah macam ni, cross. Okay, so kenapa kena cross? Sebab kita tengok anak panah. X cross, maksudnya times 3. So, akan dapat 3X. So, X yang dekat bawah ni darab dengan 3 pun akan dapat 3X. Objektif kita, tujuan kita nak dapat balik X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. So, kita, yang ini darab kan? Kalau ke bawah ni maksudnya darab. Kalau yang belah sini, ini ialah rumah tambah. Okay, kita dah buat X darab X. Betul tak X kuasa 2? Betul. So, macam mana kita nak buat
dapat negatif 6 ni. Kita nak dapat balik 9 ni. Dengan nak dapat balik negatif 6. So, negatif 6 tu kena dekat sini. So, 3 tambah 3, 6. Tapi kalau kita nak dapat negatif 6, hutang RM6. So, kita kena jadikan sini hutang. Okey, dia operasi darab dengan positif dengan negatif tu you boleh ubah. Yang penting nombor tu you jangan ubah. Okey. So, nak dapat negatif 6, negatif 3, sini pun negatif 3. So, kalau sini negatif, dia akan ikut sebelah-sebelah ni. Kalau sini negatif 3 sebab nombor dia sama kan. So, sign dia pun kena sama. Okay, so kalau sini negatif 3, sini negatif 3. So, negatif 3 ni tambah kan. Negatif 3 plus negatif 3, hutang RM3, hutang lagi RM3. So, hutang RM6. Betul lah, negatif 6x. Yang ini untuk ini. Ini untuk ini, ini untuk ini, ini untuk ini. Dia banyak cross. Okay, jangan pening. Tengok video cikgu banyak kali. So, 9. Ini darab kan? Ini rumah darab kan? So, negatif 3 times negatif 3, positif 9. Salah ni. Okay, so betul tak? X kuasa 2 ada, positif 9 ada, negatif 6x ada. So, kita betul lah ambil 3 dengan 3 ni. So, kita nak tahu jawapan, kita ambil yang ini. Saya guna highlighter. So, jawapan last answer kita ambil yang ini. So, kita punya jawapan ialah dalam bentuk kurungan. Sorry, excuse me. So, x minus 3, x minus 3, x negatif 3, x negatif 3. So, ini jawapannya. Okay. Okay, jangan pening-pening. Kita pergi second examples. Hari ni 2 je contoh. So, tengok betul-betul. First, ada kuasa 2. Ada M kuasa 1. Ada 8 nombor sahaja. Tak ada algebra. Tak ada M kan. So, first kita buat palang besar. Ini untuk rumah darab. Ini untuk rumah tambah. Okay, first kita buat yang ini. M. Apa M? So, M darab M. Betul tak? So, second step 8. Apa faktor 8? 1 darab 8. Okay. 2 darab 4. 4 darab 2 tu samalah. Okay, ada lagi tak? Kalau 3 darab apa 8? Tak ada kan? So, ini sahaja. So, kita try dengan 1 darab 8 dulu. Okay, kita try 1 darab 8. Jadi tak? Kita ambil 1 dengan 8. Okay, letak dekat sini. Kita try yang ini. Okay, salah. Okay, kita tengok antara 1 dengan 8 dengan 2 darab 4. Yang mana bila kita tambah akan dapat 2. Ataupun tambah tolak tu yang mana akan dapat 2. So, 8 tambah 1, 9. 8 tolak 1, 7. So, tak boleh ambil yang ni. Kalau yang ini, 4 tambah 2, 2. 4 tolak 2, 2. 4 tambah 2, 6. Tapi kalau tolak 4 tolak 2, 2. So, kita ambil yang ini. We take the second opinion. 2 times 4. 2 times 4. Okay. So, kita buat cross multiplication. Okay, cross tu maksudnya darab lah. M times 4, 4M. M times 2, 2M. Okay. Okay, sekarang objektif kita nak dapat negatif 2. So, macam mana ini tambah kan? Macam mana kita yang tentukan operasi apa yang nak kena letak. So, apa yang kita buat supaya dapat negatif 2? So, negatif tu letak dekat negatif 2 ataupun negatif 4. Okay, kita nak jadikan dia dalam keadaan hutang RM2. So, kalau kita nak tinggal dalam keadaan hutang, so hutang kena lagi banyak lah kan? So, duit RM1. So, maksudnya hutang tu nombor yang besar. 2 dengan 4. Which one is bigger? So, 4 kan? So, kita letak negatif dekat 4. Hutang lagi banyak. Duit ialah 2. So, duit kita ada RM2. Hutang ada RM4. So, bila kita bayar RM2, so akan dapat RM2. So, kita try. So, yang sign sini sebelah diikut. So, sini positif, sini positif.
Sini negatif, sini negatif. Okey, so kita darab. Yang bawah ni darab kan, ini untuk contoh tadi. So yang sini darab, yang ke sini ialah tambah. So M times M, M kuasa 2. So 2 times negative 4, negative 8. Sama kan? So sini tambah kan, negatif 4 tambah 2, so negatif 2 M. So sama tak? M kuasa 2, negatif 8, negatif 2M. Okey, itu saja contoh, tapi saya akan recall balik. Okey, first awak kategorikan X kuasa 2, X dengan 9. So 9 faktor dia ialah 3 darab 3, 1 darab 9. Tapi kita nak pilih yang mana? Kita pilih yang bila kita tambah, dia akan dapat 6. So yang mana? 3 tambah 3, 6. So kita ambil 3. Tapi kalau 1 tambah 9, 10. 9 tolak 1, 8. So tak boleh jadi 6 kan? So kita reject dia. So kita ambil 3 dengan 3. So kita buat cross. Cross ni maksudnya darab. So X darab negatif 3, 3. X darab 3, 3. So barulah kita modify negatif dengan positif sign kan. So kita nak, objektif kita nak dapat negatif 6. So kita letaklah sini hutang, sini pun hutang. So hutang RM3, hutang RM3, so hutang RM6. So kalau sini negatif, sini pun negatif. Sini negatif, sini pun negatif. So X darab X, negatif 3, darab negatif 3, negatif times negatif, the answer must positif. 3 times 3, 9. So dapatlah sama. Okay, so sama juga macam ni. So buat cross besar, 8 apa, faktor 8, 1 darab 8, 2 darab 4. So yang mana kita pilih? Kita pilih yang boleh menjadikan dia 2. So 1 darab 8 tak boleh dapat 2 kan. So 2 darab 4 boleh, 4 tolak 2. So dapat 2. So buat cross. So M darab 2, 2M. M darab 4, 4M. So kita modify positive and negative sign supaya kita dapat negative 2. So how to get negative 2? The bigger number we put negative. So negative is 4, positive 4, 2. So negative 4 plus 2, negative 2. So if here is negative, here also negative. If here is positive, here also positive. So negative 4 times positive 2 is negative 8. M times M, M square. So the answer is same. So kita last answer kita ambil yang ini. So buat kurungan. So M plus 2, M minus 4. Okay, so saya punya arahan ialah, okay, contoh ni saya nak awak salin. Sebelum ni contoh tak salin kan. So saya nak awak salin supaya sambil awak dengar, sambil awak salin. And the homework, saya akan snap gambar nanti. Okay, tulis dengan tulisan yang kemas. 1 kotak, 1 nombor, tulis nama dan kelas. Okay, okay, that's all for today. Tak faham boleh terus hantar voicemail ke, ataupun WhatsApp, ataupun apa-apa cara call ke kat nombor cikgu. Okay, thank you, bye.